Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda penonton Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Sekarang ini anda bersama saya, Ju Hazniza Musa, moderator bagi program Bual Bicara Antara Tempayan dan Martaban, siri ketiga. Baiklah, pagi ini kita akan fokuskan berkaitan dengan mendengar guruh di langit, air dalam tempayan dicurahkan, meneroka fungsi tempayan dalam kehidupan masyarakat seharian. Baiklah, seperti mana telah saya nyatakan pada pengenalan awal tadi bahawa program ini merupakan siri yang ketiga, sukacita untuk saya maklumkan siri-siri yang telah kami adakan, iaitu pada siri yang pertama pada 8 Disember tahun 2020 dengan tajuk Pengenalan Rupa dan Bentuk. Pada siri yang kedua iaitu pada 23 Februari tahun 2021 dengan tajuk Ciri-ciri dan Identifikasi Tempayan dari Negara China. Dan kedua-dua siri ini telah pun disampaikan oleh Encik Abdul Aziz bin Rashid, Ketua Muzium Seni Asia Universiti Malaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, sukacita untuk saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini iaitu Puan Siti Munirah binti Kasim. Assalamualaikum dan selamat datang Puan. Waalaikumsalam. Boleh Puan ceritakan sedikit tentang latar belakang diri Puan terlebih dahulu? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Moderator, tim pasukan penyelidikan tempayan saya dan juga pengurusan Jabatan Muzium Malaysia kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berbicara pada hari ini. Okey, saya perkenalkan diri saya Siti Munirah binti Kasim, kurator di Unit Dasar dan Perancangan Strategik. Sebelum ini saya merupakan kurator di Muzium Etnologi Dunia Melayu. Bidang kuratorial ini merupakan antara bidang yang masih baru bagi saya. Sebelum ini saya merupakan pegawai pendidik sosial di Universiti Malaya. Jadi penyelidikan tempayan ini dilihat salah satu peluang terbaik untuk mendalami ilmu pemuziuman di Jabatan Muzium Malaysia. Okey, baiklah Puan. Bolehkah Puan ceritakan sedikit bagaimana Puan boleh terlibat dalam penyelidikan tempayan ini? Okey, macam saya maklumkan tadi, saya mengorakkan langkah sebagai kurator di Muzium Etnologi Dunia Melayu. Jadi ini dilihat sebagai satu cara untuk saya mendalami tentang ilmu tentang benda kebudayaan ataupun material culture. Dan pasukan saya memilih satu objek atau artifak yang dilihat signifikan dengan masyarakat pada masa kini, dan kami memilih tempayan yang mana kita dapat lihat tempayan mempunyai pelbagai fungsi dan peranan terhadap masyarakat. Jadi di sinilah bermulanya penyelidikan tempayan. Jadi sepanjang saya terlibat dalam penyelidikan ini, kami telah menjelajah ke beberapa kawasan ataupun muzium untuk menyelidik tentang tempayan ini, antaranya Muzium Seni Asia dan Lembaga Muzium Negeri Terengganu, yang mana anda dapat lihat melalui slide yang kami paparkan aktiviti penyelidikan yang telah dilaksanakan. Okey Puan, berdasarkan apa pelibatan Puan tadi di Lembaga Muzium Negeri Terengganu dan juga Muzium Seni Asia. Okey Puan, saya ingin tahu apakah ciri-ciri bagi sesebuah tempayan? Okey, kalau kita tengok daripada segi istilah tempayan tu sendirilah, tempayan, kalau saya ambil buku yang dirujuk iaitu buku daripada Adam Malik yang bertajuk Tempayan ataupun Martaban, terbitan pada tahun 1977. Tempayan berasal dari perkataan guci, satu bekas yang dibuat tapai. Jadi dalam proses pembuatan tapai tu, penapaian dan sebutan tu bertukar menjadi tempayan. Yang tu yang saya quote daripada buku tersebutlah. Tempayan juga memberi maksud bejana ataupun bekas air yang diperbuat daripada tanah liat. Jadi memanglah fungsi tempayan tu kita lihat untuk mengisi air dan sebagainya. Tapi sebenarnya tempayan tu mempunyai peranan atau fungsi yang lebih daripada itu sendiri. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih lanjut peranan dan fungsi tempayan dalam next slide nanti. Okey, baiklah Puan Munirah ya. Okey Puan, apabila kita mengatakan bahawa berkenaan dengan nilai estetika bagi sesebuah tempayan, pada pemahaman saya kita akan selalu kaitkan dengan ragam dan juga hiaslah pada fungsi pada sesebuah tempayan tersebut. Jadi pada pandangan Puan, apakah nilai estetika dalam budaya kebendaan tempayan tersebut? Okey, kalau kita lihatlah
kalau dalam mengikut saya suka memetik Syed Ahmad Jamal dalam penulisan beliau tentang estetika. Menurut beliau, masyarakat alam sekitar itu sendiri memberi peluang kepada masyarakat untuk menghargai keindahan alam sekitar dan memindahkannya dalam bentuk motif hasil seni kreativiti manusia. Jadi apabila seni kreativiti itu merujuk kepada perasaan, pemikiran masyarakat pada satu zaman tu, jadi dipindahkan ke dalam motif. Dalam konteks ini, motif itu dipindahkan ke dalam tempayan. Jadi tempayan kita dapat lihat dan kita dapat memahami apa pemikiran masyarakat sebelum itu, dan itulah juga peranan bagi budaya kebendaan, iaitu yang mana kita dapat selidik menerusi budaya kebendaan itu sendiri. Begitu Pemirsa. Okey, baiklah. Saya akan teruskan soalan kita terus kepada kita punya topik, iaitu fungsi tempayan itu sendiri. Apakah fungsi tempayan pada pandangan Puan dan juga pandangan pakar-pakar yang berkaitan dengan tempayan ni sendirilah? Okey, kalau menurut kajian kami lah yang kami lakukan, tempayan tu mempunyai pelbagai fungsi lah. Dia melibatkan daripada kitaran hidup kita, daripada awal kita lahir, pertengahan kehidupan dan juga pengakhiran kehidupan kita, iaitu saat kematian lah dalam masyarakat itu sendiri. Jadi it's a circle of life kita dapat tengok. Jadi menurut kami punya penyelidikan, pembacaan dan sebagainya, tempayan dibahagikan beberapa aspek. Kami senangkan kategorikan beberapa aspek, ya, senang kan macam tu. Jadi antara aspek-aspek yang dilihat adalah satu aspek pertama, tempayan kegunaannya hanya untuk mengisi makanan, minuman dan menyimpan barang. Contoh dalam masyarakat Melayu yang saya mention tadi, kita mengisi air minuman. Masyarakat pada zaman dahulu dia mengisi minuman. Pada zaman tok saya dulu lagi, saya dapat tengok jugalah pada malam Jumaat, saya sempat tengok benda ni. Malam Jumaat, air malam Jumaat tu, air hujan turun, jadi tok saya akan ambil kain, letak di atas tempayan dan tahan air tu. Sebab air tu guna untuk kadang-kadang untuk baca Yasin, untuk dia ingat macam ada berkat lah, maybe air malam Jumaat tu, pemikiran masyarakat pada zaman tu, jadi menggunakan tempayan. Jadi kita dapat juga lihat kalau masyarakat Melayu, dia letak tempayan di tangga rumah. Jadi sebelum naik ke tangga rumah tu, dia akan cuci air dalam cuci kaki menggunakan air dalam tempayan tu. Tu antara fungsi-fungsi tempayan. Selain daripada tu, tempayan juga digunakan untuk menyimpan, untuk membuat pekasam. Kalau di bahagian daripada asal tempat saya lah di utara, kami tangkap ikan puyuh, ikan sepat. So ikan tu diproses-proses, letak dalam tempayan untuk buat pekasam lah. Tempayan juga dibuat untuk buat simpan tempoyak, untuk simpan budu. Masa kami jalankan penyelidikan di Terengganu, saya dimaklumkan oleh kurator di muzium sana, ada beberapa tempat yang masih menjalankan proses membuat budu di dalam tempayan. Tapi kami tak sempat masa tu untuk ni. Maybe next time selepas PKPB nanti boleh ke sanalah untuk tengok proses pembuatan tempayan dalam budu tu. Selain daripada itu juga dalam masyarakat di Sarawak, tempayan yang digelar sebagai tajau digunakan untuk menyimpan tuak. Yes, untuk minum tuak kan, untuk perayaan gawai dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, saya menurut pembacaan juga tempayan juga untuk simpan ubat-ubatan. Dan kalau daripada segi lainnya, selain daripada makanan, tempayan juga digunakan untuk menyimpan barang berharga. Contoh wang, barang kemas, pakaian dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat daripada aspek kedua, tempayan juga digunakan dalam bidang perdagangan, yang mana kita dapat lihat tinggalan hasil kajian arkeologi. Timbalan sepihan-sepihan tempayan banyak ditemui di kawasan-kawasan tertentu, kawasan Asia yang kita buat penggalian arkeologi. Dan ini membuktikan bahawa tempayan satu masa dulu menjadi antara ekspor atau komoditi utama dalam bidang perdagangan. Dan dikatakan juga di Sabah dan Sarawak, tempayan dibawa masuk pada tahun sekitar 16 something, dan ini dibawa masuk oleh pedagang Cina ke sana, dan untuk menyimpan barang-barang perdagangan dan untuk dijual. Malahan kita dapat lihat satu tempayan, mertaban, yang diambil daripada nama tempat di Burma, Myanmar, yang dikenali sebagai Martaban, yang kawasan perdagangan yang agak terkenal satu ketika dulu.
Dan aspek ketiga daripada segi tempayan, daripada segi ritual. Yang ni masih lagi saya rasa terpakai di Sabah dan Sarawak. Contoh, tempayan digunakan pada awal kelahiran dan dalam adat perkahwinan. Contohnya masyarakat Murut, tempayan merupakan antara benda wajib yang dijadikan hantaran. Dan yang ini kalau kita baca agak menarik daripada segi etnologinya, yang mana tempayan juga digunakan untuk proses pengebumian, yang mana mayat si mati akan dikeringkan di satu tempat dan kemudiannya diletakkan di tempayan dan ditanam bersama tempayan itu sebagai parts of the great furniture dipanggil. Jadi namun praktiknya agak berbeza ikut masyarakat lah, dan dikatakan juga tempayan tu mempunyai status dengan simbol. Si mati tu memperlambangkan simbol. Jadi semakin cantik motifnya, semakin besar dia punya tu, itu melambangkan maybe kedudukan dia yang lebih tinggi lah. Selain daripada itu, tempayan juga menjadi ritual untuk panggil hujan. Ada setengah tempat dia mengalami kemarau, jadi tempayan digunakan dalam upacara memanggil hujan. Dikatakan selain daripada tu, tempayan dianggap sebagai sacred, dan beberapa upacara yang harus dilakukan oleh pemiliknya untuk menjaga ataupun melindungi tempayan itu, semoga keluarga tu tidak ditimpa oleh bala bencana lah. Tu antara orang kata apa, tempayan punya fungsi. Dan dikatakan juga dalam masyarakat Melanau, dia ambil sepihan tempayan yang lama tu digiling dan dibuat ubat. Dan selain daripada tu, ada juga diorang cakap sepihan tempayan tu diletakkan di mata kain untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Selain daripada tu, kalau tempayan kita dapat lihat juga daripada segi penggunaan bahasa yang digunakan, yang mana tempayan itu menjadi simbolisme terhadap peribahasa ataupun simpulan bahasa ataupun pepatah yang mana kita guna dalam tajuk kita hari ini kan. Mendengar guruh di langit, air dalam tempayan dicurahkan, yang bermaksud bahawa kita orang kata mengharapkan sesuatu yang tak pasti lagi, tapi apa yang kita miliki kita biarkan dibuang. Jadi benda tu macam lanas, apa pun kita tak dapat. Itu antara maksudnya. Jadi tempayan tu menjadi orang kata satu simbolisme untuk, jadi betapa dekat, menunjukkan betapa dekatnya tempayan tu dalam kehidupan manusia dan masyarakat itu sendiri. Okey, baiklah Puan Munirah. Boleh saya simpulkan bahawa tempayan itu sendiri mempunyai pelbagai fungsi. Yes. Dan juga dia begitu sinonim dengan kehidupan masyarakat. Baik, bukan saja masyarakat zaman dulu, sehingga ke sekarang ini pun bukan setakat masyarakat Melayu, Cina, India, masyarakat Melanau dan lain-lain pun turut menggunakan tempayan ini. Saya begitu tertarik dengan Puan Munirah cakap tadi berkenaan dengan serpihan tempayan digeser sehingga menjadi serbuk dan dijadikan ubat, dan juga menjadi sebagai salah satu umpan untuk mata kail ikan kan. Itu adalah sangat menarik ya Puan Munirah. Selalunya kita akan tengok kalau fungsi ini lebih kepada menyimpan makanan, menyimpan air dan juga barang-barang. Tapi tak sangka pula boleh menjadi sebagai salah satu umpan kepada mata kail ya. Menarik itu Puan Munirah. Kita boleh buat kajian lebih lanjut. Betul tu Puan. Okey, Puan Munirah. Okey, ini adalah soalan yang terakhir, iaitu pada pandangan Puan sendiri, apakah peranan tempayan pada masa era kini? Okey, kalau hasil pembacaan bersama pasukan penyelidik semualah daripada perbincangan kita semua, kita tengok tempayan pada masa kini peranan dia semakin terhapuslah, agak something to pity about lah. Sebab kita lihat masyarakat kini tempayan tidak lagi digunakan. Jadi kita tengok daripada masyarakat di bandar-bandar kota sekalipun, dengan keadaan ruang, dengan keadaan kesihatan. Contohnya kalau kita simpan tempayan, kita simpan air. Jadi tiba-tiba ada denggi, ada Aedes, so yang tu kena saman lagi nanti. So tu antara benda-benda yang masyarakat masyarakat kini yang tak berminat lah mungkin untuk simpan lagi tempayan. Tapi masyarakat di kampung-kampung mungkin masih ada tempayan, tapi
kita dengan ada air paip, sumber air yang bersih, air tempayan tak lagi disimpan di dalam tempayan lah. Jadi saya melihat tempayan pada masa kini lebih kepada alat untuk perhiasan sahaja. Dan generasi kini, kalau saya tanya anak saya pun tak tahu apa tu tempayan. Yes. Jadi tak tahu apa fungsi dia. Jadi masa time saya sempatlah tengok masa saya mention tadi kan, tok saya macam mana simpan guna tempayan semua tu. Jadi masyarakat kini, generasi kini lah especially tak mengetahui apa itu peranan tempayan dan something to pity about lah. Dan saya lihat penyelidikan tempayan ini merupakan salah satu cara terbaik ataupun ruang terbaik untuk kita mendalami tentang budaya kita, tentang warisan kita, dan untuk generasi kini mempelajari apa itu tempayan dan sebagainya supaya tak lekang, tak lapuk di zaman lah. Baiklah, kita merasa bertuah pada hari ini apabila Puan Siti Munirah binti Kasim sudi untuk membawa 2 buah tempayan untuk dikongsikan dan dipertontonkan kepada anda penonton Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Apa yang saya lihat di sini, di sebelah kanan saya adalah tempayan ataupun bejana yang begitu sempurna sifatnya, manakala yang di sebelah kiri adalah keratan rentas iaitu anatomi bagi sesebuah tempayan. Oleh yang demikian, ingin saya memohon kepada Puan Siti Munirah untuk memberikan apa tu definisi ataupun penerangan berkenaan dengan anatomi sesebuah tempayan. Silakan Puan. Okey, terima kasih Puan Jun. Okey, daripada kita lihat ni ada 2 jenis tempayan, satu yang dikeratan rentaskan dan satu lagi tempayan yang sememangnya penuh. Sebenarnya dia ada pelbagai saiz tempayan ni, ada kecil, ada besar. Ni antara yang kita boleh bawa lah, yang senang dibawa ke mana-mana, mobile lah. Jadi dalam tempayan ni, kalau kita lihat dia tempayan dari segi anatominya, dia mempunyai pelbagai nama atau sebutan. Daripada atas ni mulut, dan dia ada bibir, dan daripada bibir dia ada leher, dan dia ada setengah tempayan yang mana penyelidikan kami jalankan, dia ada telinga, tapi yang ni kita tak bawa lah yang ada telinga ni. Dan selalunya yang ada telinga tu digelar sebagai mataban yang ada telinga tu. Jadi tempayan ni ada sedikit bahu, jadi dia ada badan, tapi kadang-kadang tempayan yang besar dia akan ada, dia panggil satu macam line satu tu, dia akan digelar sebagai ketikatan untuk mengikat antara atas dengan bawah menggunakan teknik tekatan. Jadi di bahagian tu tempayan harus ada kaki lah, kaki sedikit tapi kita tak nampak, dia bukan macam kaki yang kaki biasa tu. Dan tempayan harus ada tapak. okey? Yang tu saja yang kita dapat lihat mengenai anatomi tempayan itu. Puan Munirah, terima kasih di atas perkongsian pada hari ini. Baiklah, kepada anda penonton Facebook Jabatan Muzium Malaysia, terima kasih kerana sudi mendengar apa tu bual bicara seri ketiga, iaitu mendengar guru di langit, air dalam tempayan disyurahkan, meneroka fungsi tempayan dalam kehidupan masyarakat seharian. Baiklah, kepada anda sila like dan share segala program dan aktiviti di bawah muzium-muzium Jabatan Muzium Malaysia, dan jangan lupa tagline muzium kita, tamadun kita. Baiklah, sekian dahulu. Terima kasih.